Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So kita sambung lagi dengan topik brake and clutch. Okay, so di bawah topik shoe brake, sebab kita baru habis hari tu short shoe brake. So kita nak tengok satu example yang melibatkan short shoe. So dalam short shoe, kalau kita boleh recap balik, so short shoe ni adalah contact angle yang kurang daripada 45 darjah. Sebab kurang 45 darjah tu, kita boleh assume that the pressure distribution yang occurs antara shoes ataupun friction lining, dan juga kita punya drum basically adalah pressure dia adalah sama ataupun seragam di atas tu. Okay, so tu adalah assumption dia yang dibuat. Okay, so kita nak gunakan semua equation yang telah kita tengok. Okay, cuma FA tu saya tak prefer untuk hafal, sebab FA tu boleh berubah mengikut situasi lah. Cuma top tak ada isu untuk kita boleh hafal, boleh directly guna untuk case top. Alright, so let's say kita tengok sikit equation yang kita bakal example yang kita nak tengok ni. So the brake shown as figure below is use a cord lining having design values of F.4 and Pmax 1 megapascal. Determine the actuating force, the torque capacity. Given A 300 mm, W 75 mm, B 125 mm, C 50 mm, radius of the drum 100 mm, and the phi equals to 30 degree. Itu bukan theta, itu phi. Susah nak cari simbol dia. Okay. Alright, so berdasarkan ni, okay, so kita nak solvekan benda ni. Okay, menggunakan gambar ajar. So gambar ajar pun dia diberi, gambar ajar pun sama seperti yang kita buat di dalam example sebelum ni. Okay, alright, so kalau kita boleh keluarkan info yang related dengan this topik. Okay, so yang pertama yang kita boleh tengok dekat sini adalah dia punya friction coefficient ataupun property di antara shoe dan juga that drum. So kalau saya boleh labelkan di sini, so dia adalah this property di antara permukaan tu sama dengan 0.4. Okay, dan yang kedua adalah this another property juga adalah 1 megapascal adalah maximum pressure yang boleh diambil, mungkin macam tu. 1 megapascal pressure yang akan develop di antara bila kita bagi that FA di hujung handle tu, akan ada berlaku contact, so pressure akan develop di situ. So that is a Pmax yang kita cerita. Okay, so Pmax di permukaan itu juga yang akan develop adalah setinggi itulah, setinggi 1 megapascal. Okay, macam tu. Dan soalan yang dia nak cari adalah berapa FA untuk kes ni. Kalau kita tengok gambarnya, this FA, okay, berapa FA tu. Kedua adalah berapa dia punya torque capacity, torque yang develop disebabkan tu. So torque tu adalah untuk against that friction. Okay, so contohnya untuk kes ni, so kita nak cari berapa this torque capacity untuk pastikan dia boleh berhenti lah. Alright, dan dia juga beri juga some property di situ. Kita ada A, W, lebar shoe tu sendiri, okay, B 125, C dan juga R dan seterusnya contact angle tu. Dan kita boleh gunakan benda tu untuk kita solvekan problem ni. Alright, so pertama, let's say kita try untuk selesaikan untuk case yang pertama, actuating force. So actuating force saya tak setuju kalau kamu hafal, okay, tapi kalau nak hafal boleh, tapi kena pandai main dengan situasi lah. So sebab tu saya tak prefer kamu hafal lah. So let's say kita lukis FBD dulu untuk case handle. Okay, untuk saya selesaikan untuk dapatkan nilai FA tu. Okay, so FA ni so kalau saya lukis balik handle tu, so ni adalah handle dia. Okay, so dan ni saya punya shoe yang saya ada di situ. Alright, dan saya letak FA, contohnya this is our FA. Okay, dan dia bagi jarak antara FA tu, nanti kita lukis. Dan of course di bahagian pin connection di bahagian A ni, dia of course ada reaction lah. Contohnya untuk kes ni dia ada AY dan juga AX pada horizontal. Dan bila ada contact antara tu dan juga antara shoe dan juga apalah drum, mesti akan ada this normal force, contact force. Dan bila ada that end tu, okay, rotation tu akan menghasilkan this friction lah. So friction akan terhasil sama arah dengan arah
arah yang kita apply rotation dulu. So ini adalah Fn. So this is our friction. Okay, so untuk solvekan this FBD, usually kita perlukan ada some info. Contohnya saya perlukan info ni, info jarak. So untuk kes ni adalah saya punya jarak A. Yang kedua saya ada this jarak yang kedua adalah jarak B, dan yang ketiga adalah jarak C, sini sampai ke sini. Okay, so ni adalah saya punya jarak C lah. Okay, so ni pada FBD handle. So kalau kita tengok yang lagi satu, so saya tak expect lah kamu boleh buat juga. Tak perlu buat FBD untuk drum pun tak apa, sebab drum ni sebenarnya untuk solvekan torque sebenarnya. Sebab torque untuk apa-apa situasi dia adalah sama dalam case shoe brake, okay, short shoe dan juga long shoe juga lah nanti. Okay, that's it lah. Saya lukis juga untuk case ni. So saya ada this drum, dan of course bila ada contact dia mesti ada this contact force Fn, dan dia akan against that movement. So dia ada this friction Fn di situ, dan of course kat sini dia ada tu pusat bulatan, dan dia ada this radius. Okay, bagi saya padam jap, bagi saya buat color bagi saya buat okay, bagi saya buat color biru lah sikit. Okay, nak bagi dia adalah dimension sebenarnya. Okay, dan kita ada this torque. Okay, torque akan terasa. Dan of course di bahagian sini adalah pin connection usually. Di bahagian di bahagian apalah axis of rotation tu, so saya ada this OY, dan juga saya ada this OX lah. Okay, alright. So let's say saya solvekan untuk case yang pertama. Okay, pertama ni dia critical sikit sebab dia attracting force, sebab dia boleh berubah-ubah untuk setiap situasi lah. So kalau saya solvekan FBD pada handle, so saya ambil moment pada point A, sebab tu yang paling banyak unknown kan. Okay, dimension of moment pada point A equals to 0. Okay, alright. So saya solvekan yang pertama, saya nampak that FA, so FA tu arah negatif, so negatif A ni kali dengan FA. Okay, lepas tu saya nampak B tu arah positif, so positif B kali dengan Fn, normal force tu. Dan yang seterusnya saya ada negatif FFN tu adalah kalau kita tengok tu dia arah negatif. So negatif jarak dia adalah jarak C, okay, kali dengan friction coefficient kali dengan F, normal contact force sama dengan kosong. Okay, so tu dia kita punya equation dia. Okay, so since kita punya idea dia adalah untuk cari FA tadi, so FA saya boleh tulis dia sebagai saya faktorkan Fn, so saya dapat B minus CF, okay, divided by E lah. So equation dia seperti yang kita dah develop dalam buku lah. Sebab ni adalah situasi yang sama. Okay, so kalau rotation tu lain dia akan berubah lah. Okay, so kalau kita tengok di sini, sini adalah yang kita boleh panggil sebagai self energized brake, tapi dia boleh ada possibility jadi self lock lah. Okay, sebab macam kita boleh tahu sebabkan this negative value. Alright, so itu adalah FA. So since kalau kita check untuk FA ni, nilai Fn ni masih kita unknown lagi, tak tahu. So kita kena guna Fn yang apa lah, yang kita dah discuss sebelum ni di dalam kelas yang hari tu. Okay, so let's say kita cari Fn dulu, sebab Fn ni unknown. So Fn equals to, kalau Fn ni ingat lagi Fn, apa rumus Fn. So kalau kita rujuk balik rumus Fn, okay, so ni kita punya teori hari tu kan. So this is Fn adalah P max 2R sin phi tu. Okay, so itu adalah rumus Fn. So let's say kita tulis benda tu P max, okay, so P max apa sorry lah orang tua macam saya. Okay, kadang-kadang
mana ingat pun sebab rumus ni kita nak guna je kan okay, sebab bukannya kita nak apa bukan kita nak tu so P max okay, so dah ada dah kadang saya pun lupa juga so tu okay, R sin okay, contact angle divide by 2 okay, so kali dengan W lah okay, so itu adalah rumus Fn. So kalau kita double check, so Pmax kita ada 1 mega tadi okay. R kita ada dah, radius of the drum, so dia dah bagi tadi 100 mm. Phi dia dah bagi tadi 30 darjah, so kita boleh dapat bagi 2 dapat 15 darjah. Dan W adalah dia punya kedalaman atau width of shoe tu adalah 75 mm. So since semua dah ada, so let's say kita try untuk substitutekan nilai Fn. Okay, pertama adalah Pmax tadi adalah 1 mega. Okay, saya convert pada Pascal. Okay, lepas tu saya rasa macam tak cukup tak apa, try dulu 2. So radius saya tadi adalah 100 mm. So saya masukkan nilai ni kali 10 negatif 3 meter saya convert siap-siap. Okay, so saya kali dengan sin maaf rasa macam tak muat rasanya. Okay, sin, so saya ada 15 darjah 30 darjah tadi. Okay, 30 darjah untuk contact angle bagi dengan 2. Okay, saya tutup kurungan, so saya kali dengan this apalah nada W. Maaf tak cukup kat situ, saya tak bawah. So W saya ada 75 tadi. Okay, 75 saya convert pada meter. Okay, so saya boleh dapat nilai Fn untuk kes ni. Kita kira sikit Fn. Okay, 2 kali 100 exponent 3 kali dengan sin 15. Okay, yang tu kali 1 million kali dengan 75 exponent 3. So saya akan dapat saya punya normal force okay, saya adalah 3.88 lebih kurang 3.88 kilo Newton. Okay, so itu adalah dia punya normal force disebabkan oleh acting tu kontak antara kedua-dua tu, shoe dan tu. So Fn, so saya tu Fn, so kita akan masukkan this Fn ni equation ke dalam rumus Fa ni tadi lah this one masukkan benda tu. So Fa adalah Fn adalah, let's say saya maintainkan unit kilonewton tu 388 kilonewton. Okay, macam tu. So saya kali dengan B. So B saya B berapa tadi? 125 mm. Okay, saya masukkan 125 mm. Tolak C. So C 50 mm. Okay, dan kita kali dengan friction coefficient F. So F adalah 0.4 diberi 0.4 tadi. Okay, so tutup kurungan. So jangan lupa bagi dengan A. Okay, so A panjang hand A adalah 300 mm. Okay, so 300 mm. Okay, so saya boleh dapat nilai actuating force okay, dalam unit kilonewton. So 125 tolak 50 kali 0.4 saya dapat tu. Okay, kali dengan 3.88 bagi dengan 300 mm. So saya dapat 1 lebih kurang 1.36 kilo Newton. Okay, so tak setinggi so Fn yang jadi lebih tinggi betul. Okay, Fa yang kita perlukan Fa adalah serendah 1.36 kN. So itu adalah logik dia sebabnya Fn tu generate tinggi, Fa tu usually Fn lebih tinggi nilai dia berbanding dengan nilai Fa. Okay, by Fa ni tempat yang kita nak apply force sepatutnya force yang kita apply tu mesti kena rendah daripada normal force yang berlaku di antara kontak antara shoe brake dengan kita punya drum. Okay,
Okey, so settle yang tu untuk nilai FA. So settle dah yang pertama. Okey, FA settle. Okey, so sekarang kita nak tengok yang kedua ni adalah torque. So torque ni kita berdasarkan gambar rajah FBD ni sebenarnya kita boleh kira torque Okey, sebab apa? Kita akan gunakan yang tu lah okey, summation of torque pada point O adalah kosong. Okey, yang ni pun kita dah tengok sebelum ni di dalam kita dah tengok torque. So torque kita guna rumus tu je lah sebab rumus dia sama, tak kisah apa-apa condition pun. So torque sama dengan Fn kali dengan nilai R lah Okey, so friction coefficient ada 0.4. Fn kita dah ada tadi adalah nilai yang kita kira tadi 3.88 kN. Dan juga kita dah ada juga nilai radius lah So radius yang kita cari tadi adalah 100 mm. Okey, alright. So since kita dah ada benda tu, so let's say kita kira untuk kes ni. So 0.4 kali dengan Fn yang develop tadi adalah 3.88 kN. Let's say saya convert pada unit Newton kali 10 kuasa 3 Newton. Okay, kali dengan radius kita tadi adalah, tak silap saya, adalah 100 kan. Radius yang kita tengok 100. Okay, 100 saya convert pada meter. Okay, so saya dapat torque dalam Newton meter lah Okay, so 0.4 kali 3.88 exponent 3 times 100 exponent 3 so saya dapat so torque yang develop adalah 155 Newton meter. Okay, so disebabkan FA yang kita beri tu, okay, dia akan menghasilkan torque. Okay, FA yang kita bagi adalah lebih kurang 1.36 kN. So yang disebabkan oleh action tu dan juga some property tu, dia menghasilkan torque sebanyak 155 Newton meter. So ni adalah torque yang diperlukan untuk membentikan design tu. Okay, so itu je untuk soalan short shoe. So kita akan sambung lagi dengan yang topik yang shoe brake lagi di bawah long shoe, untuk kes di mana contact angle melebihi 45 darjah. Macam mana kita nak kira. So dua benda juga yang kita akan tengok adalah FA dan juga torque capacity. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.